pengguna domestik dengan penggunaan elektrik bulanan bawah 1,500 kWj dan ke bawah tidak akan mengalami kenaikan tarif elektrik. Ini merupakan 99% daripada pengguna domestik yang ada di Semenanjung. Pengguna bukan domestik kategori tarif voltan rendah, tarif B dan D, tarif pertanian spesifik iaitu H, H1 dan H2 tidak akan mengalami kenaikan tarif elektrik. Dalam erti kata yang lain, perniagaan mikro kecil dan sederhana PMKS termasuklah restoran, kedai runcit, bakery, bengkel-bengkel kecil, petani, penternak, pekebun dan lain-lain. Perniagaan seumpamanya juga tidak akan mengalami sebarang kenaikan tarif elektrik. Operator air dan pembetongan di negeri-negeri akan menikmati penurunan kadar surcharge daripada 20 sen kepada 3.7 sen per kilowatt-jam. Pengguna bukan domestik iaitu pengguna-pengguna bervoltan sederhana dan tinggi, medium voltage and high voltage daripada kalangan industri dan komersial akan menikmati penurunan kadar surcharge daripada 20 sen per kilowatt-jam kepada 17 sen per kilowatt-jam. Pengguna-pengguna domestik dengan penggunaan elektrik tinggi melebihi 1,500 kWj atau bersamaan bil elektrik minimum RM708 sebulan akan dikenakan surcharge pada kadar 10 sen per kilowatt-jam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Itu dia antara sedutan yang kami bawakan yang telah pun dilakukan sidang medianya oleh Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim YB Nik Nazmi Nik Ahmad pada sebelah petang tadi bercakap tentang isu penyelarasan ataupun apa yang kita nak sebut hari ini tentang kenaikan bayaran elektrik itu sendiri. Dan tuan-tuan dan puan-puan, tanya terus, ini adalah program yang kita terbitkan untuk menganalisis, meneliti dan juga memperjelas pelbagai isu-isu semasa, dan kali ini isunya tentang bil elektrik rumah anda. Jadi tuan-tuan dan puan, terus dia bersama kami. Setengah jam kita akan berbicara. Kita ada seorang tetamu yang tepat untuk memperjelaskan isu ini. Saya nak lalukan ketibaan yang berbahagia Dato' Insinyur Teknologis Abdul Razib bin Daud, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga. Datuk, terima kasih sudi bersama kami hari ini. Terima kasih Syarif. Baik. ST Suruhanjaya Tenaga merupakan pengawal selia sektor tenaga di Malaysia yang kita sedia maklum sebenarnya bertanggungjawab menentukan kadar ICPT setiap bulan. Dan ICPT ni saya rasa semua sudah pun sedia maklum, iaitu imbalance cost pass-through ataupun dalam bahasa Melayunya senang kita sebut pelepasan kos-kos yang tidak seimbang. Cumanya, Datuk, soalan pertama saya, bila setiap kali pengumuman ICPT ni, kita tahu setiap 6 bulan rakyat Malaysia akan berdebar menantikan adakah berlaku kenaikan ataupun tidak, dan kali ini mekanismenya telah pun diumumkan siang tadi. Mungkin di peringkat awal kalau kita boleh tahu dulu apa peranan ST Suruhanjaya Tenaga dalam menentukan kadar ICPT ni sendiri, Datuk. Okey, terima kasih Encik Syarif. Terima kasih RTM kerana menjemput Suruhanjaya Tenaga untuk rancangan kita hari ini, malam ini. Jadi walaupun Suruhanjaya Tenaga telah ditubuhkan lebih 20 tahun yang lepas, 2002, kemungkinan ramai yang tidak mengetahui peranan kita sebagai badan kawal selia ekonomi dalam industri elektrik dan juga industri gas berpaip. Baik. Jadi untuk yang kita bincang hari ini, ICPT, memang segala-gala keputusan yang dibuat oleh kerajaan, kabinet adalah atas syur ataupun recommendation daripada pihak ST yang akan melihat segala kos-kos yang di submit ataupun dihantar kepada ST. Jadi kawal selia ekonomi ini salah satunya yang penting adalah menentukan tarif asas dan juga tarif ICPT yang saya akan jelaskan selepas ini. Itulah peranan ST yang penting. Juga kita juga peranan lain sebagai kawal selia keselamatan elektrik dan juga kawal selia dari segi teknikal, dari segi servis ataupun perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat utility. Kalau hari ini, malam ni kita bicarakan syarikat utility elektrik. Jadi semestinya kita akan kawal mutu tahap kualiti servis yang diberikan kepada setiap pengguna. Baik. Di tahap standard yang kita tetapkan. Ya. Baik. Kalau kita boleh perincikan antara yang telah pun diumumkan oleh YB Menteri pada sebelah petang tadi tentang mekanisme yang telah pun ditetapkan untuk tempoh Julai hingga Disember mendatang. Jadi Datuk boleh kongsikan bersama kita. Ya. Jadi sebelum tu izinkan saya untuk menerangkan mekanisme
ICPT. Jadi sebelum kita terus kepada mekanisme ICPT, mungkin saya jelaskan dari segi apakah dari segi dasar penentuan tarif ini. Kita ada dua sebenarnya bentuk tarif yang kita tentukan, yang ditentukan oleh kerajaan. Yang pertama kita panggil tarif asas. Betul. Tarif asas ni dia akan kekal selama 3 tahun. Jadi untuk pusingan kali ini dalam mekanisme kita panggil IBR, Incentive Based Regulation, dia akan kekal bermula tahun 22 hingga tahun 24. 3 tahun. Itu tidak akan berubah. Tarif asas. Yang kita nak bincang hari ini adalah tarif ICPT, Imbalance Cost Pass-Through. Dia akan dikaji, disemak setiap 6 bulan. Bermula bulan Januari hingga bulan Jun. Dan sebelum pengumuman dibuat, kita akan melihat apakah sama ada kos itu akan meningkat atau turun berdasarkan unjuran kita yang kita buat di awal penentuan IBR ataupun penentuan tarif asas. Jadi tarif asas kekal, ICPT akan turun naik bergantung kepada yang punca utama ICPT ini adalah kos-kos bahan-bahan api yang digunakan untuk kita menjana elektrik. Dan kalau Encik Syaril tahu, setiap hari kita akan membelanjakan lebih kurang 100 juta lebih kos untuk kita gunakan untuk kita beli arang batu dan juga gas, dan juga kita juga ada punca-punca kos lain, hidro dan solar, renewable energy. Tapi segi total kos arang batu dan gas tu sebanyak lebih kurang 100 juta setiap hari lah. Jadi Datuk, untuk rakyat mudah faham, 3 tahun tarif asas kekal. Tetapi setiap 6 bulan akan berlaku pengumuman-pengumuman berdasarkan situasi semasa. Ya. Itu bergantung kepada sebab kita ni bergantung kepada import, terutamanya import arang batu daripada 100%. Kita bergantung pada negara luar. Jadi harga itu takluk kepada harga pasaran dunia. Dan juga walaupun kita ada gas asli yang dibekalkan oleh syarikat Petronas, Petronas sudah mula mengimport kargo atau LNG daripada luar negara, dan dia tertakluk kepada pasaran antarabangsa. Jadi kalau kita tengok ICPT yang lepas, ada krisis tenaga yang melibatkan harga-harga bahan api itu melambung dengan tinggi. Jadi setelah kita buat kiraan, dan kita cadang kepada pihak Jemaah Menteri, dan Jemaah Menteri membuat keputusan untuk ICPT. Jadi Encik Syaril bertanya tadi secara ringkas apakah pengumuman yang dibuatkan tadi. Jadi rasa yang ni ramai yang nak tahu. Mungkin mereka dah dengar daripada pengumuman Menteri, cuma penjelasan detailnya saya rasa CEO-nya kena bantu kita. Boleh. Secara ringkasnya banyak yang kekal. Jadi yang pertama, tarif domestik kekal. Apa yang ada sekarang ini, Januari sampai Jun kekal, untuk bulan Julai hingga Disember kekal, kecuali pengguna-pengguna domestik yang menggunakan kilowatt jam 1,500 ke atas. 1,500 ke atas, 1,501 lah ke atas. Kalau kita convert kepada ringgit Malaysia, sebanyak lebih kurang RM708. Bilnya RM708? Ya, bilnya RM708. Dia ada kenaikan sebanyak 10 sen. Jadi itu adalah satu keputusan pertama. Tapi yang kerajaan kekalkan yang sebelum ini, tarif untuk LV ini lower voltage voltan rendah, SME pertanian dikekalkan secharge-nya sebanyak 3.7 sen. Tak ada perubahan? Tak ada perubahan. Kekal. Dan kerajaan juga tambah untuk membantu operator air dan juga pembentung, diturunkan daripada 20 sen sebelum ni sehingga bulan Jun, untuk bermula bulan Julai kepada 3.7 sen. Sama dengan tadi SME tadi dengan low voltage 3.7. Dan untuk medium voltage kepada high voltage, ini perkilang-perkilang, ada penurunan daripada 20 sen kepada 17 sen. Jadi apa latar belakang keputusan ini adalah disebabkan, saya sebut tadi awal tadi, ada penurunan dari segi harga kos-kos bahan api. Ada trend sekarang ini menurun disebabkan stabil, harga arang batu sudah stabil, dan harga gas asli sudah stabil. Sebab gas asli ini dia berkait rapat dengan bahan mentah, crude oil. Jadi disebabkan itulah
ada penurunan daripada 20 sen tadi kepada 17 sen untuk komersial dan industri medium voltage ke atas. Jadi dengan ini kerajaan membelanjakan sebanyak lebih kurang 5.2 bilion daripada kos ICPT sebanyak total tadi 9.26 bilion dan selebihnya adalah dilepaskan kepada pengguna-pengguna yang saya sebutkan tadi yang terkesan daripada pengumuman hari ini. Baik, yang domestik dan bukan domestik itu menarik untuk kita perincikan lanjut, Datuk. Cuma sebelum itu mungkin kalau kita boleh dengarkan seketika antara pandangan umum yang pihak kami sempat temu bual tentang isu ini. Kita dengarkan seketika sebelum saya sambung perbincangan dengan yang berbahagia, Datuk, selepas ini. Pada saya, ia tidak mendatangkan kesan lah sebab kita rumah pun bukan guna lebih daripada 1,500 ke atas dia punya penggunaan pun. Cuma sekadar kita bawah, memang kadar minimum lah. Melegakan. Cumanya penelitian terhadap aplikasi itu kan. Application tu penelitian dia. Mana semua orang 1,500 kW ke atas tu pukul sama rata. Tak ada speciality orang ini yang lebih, orang ini yang kurang kan. Dia tak ada macam tu. Maknanya make it balance. Sebagai pengguna yang biasa, kami tidak menggunakan elektrik melebihi daripada 1,500. Syukur, Alhamdulillah. Kami rakyat biasa tak terkesan dengan penjelasan tersebut. Tapi walau bagaimanapun, sentiasa beringatlah dan berjimat cermat dalam penggunaan elektrik ini. Sangatlah wajar bagi membantu lagi golongan yang memerlukan seperti orang-orang yang biasalah. So tindakan tu untuk golongan-golongan yang atas tu rasanya tak adalah macam terkesan sangat kalau nak dibandingkan dengan orang-orang yang memerlukan. Kalau macam tu kita mungkin boleh buat renewable energy macam solar. Kita boleh buat yang murah sikit punya solar PV, photovoltaik lah. Itu agak boleh tolong untuk jimatkan sikit itu elektrik lah. Sekarang ni benda banyak keperluan yang kita guna. Bukan semua benda kita boleh stop. So, walaupun subsidi kita kena berjimat lah. Saya rasa tak membebankan lah. Sebab macam seperti yang cakap tadi lah, kalau 700 pada orang yang berpendapatan tinggi, saya rasa wajar dikenakan. Apa yang kita kena faham, jadi benda tu adil sebenarnya. Jadi penggunaan yang banyak, jadi cas pun tinggi. So untuk saya selamatlah B40. Sebab kami ni hanya pakai apa yang perlu saja untuk penjimatan. Kalau tarikh penggunaan masa yang sekarang ni memang ada kenaikan sikit lah. Walaupun orang kata tak banyak tapi tetap terasa. So biar yang mana pakai lebih, biar dia bayar lebih. Mana yang pakai kurang, biar dia bayar kurang. Wajar untuk yang guna banyak lah kan. Jadi kalau kita yang tak guna banyak sangat barang elektrik ni, kita kena, bagi saya tak terkesan lah. Cuma sekarang ni semua kita nak kena jimat cermat kan. Mana yang boleh kita kurangkan penggunaan tu kita kurangkan. So bagi saya it's okay lah. Itu rasanya agaknya orang kaya-kaya lah kok. Yang 2, 3, 4, 5 ekor tu lah kan. Macam kita ni yang biasa-biasa ni insyaAllah lah kan. Selagi kita boleh bayar okey lah. Wajar lah. Memang wajar lah. Macam kami ni mungkin tak terkesan sebabnya taklah sampai tinggi macam tu sekali kan. Setakat 100 lebih tu mampu milik lah orang cakap. Kalau macam saya, Alhamdulillah lagi lah. Masih tak pakai aircon tapi duduk kat dalam rumah tu kipas semua on. Baik, tanya terus. Itu dia antara pandangan umum. Terima kasih yang memberi pandangan. Kalau kita dengar tadi, rata-ratanya mengatakan wajar kalau pendapatannya tinggi, maka subsidinya ataupun bayar bilnya tinggi itu okeylah kalau pendapatannya tinggi. Tapi kalau pendapatan itu rendah, maka mereka mengharapkan kekal ataupun lagi turun. Dan pengumuman mekanisme yang telah pun dibuat siang tadi pun, kalau saya tengok, katanya 99% pengguna tak terjejas dengan mekanisme yang baru ni, Datuk. Mungkin Datuk boleh perincikan hal tu? Ya, 99% tu adalah pengguna domestik. Domestik, okey. Sebanyak 7.6 juta. Baik. Jadi yang terlibat hanya
bersamaan dengan 83,000 yang dijangka menggunakan kilowatt jam tu sebanyak 1,501 ke atas. Ya, jadi itu keputusan kerajaan hari ini dan selebihnya TNB ada berjumlah 9 juta lebih customer. Jadi yang majoriti adalah pengguna domestik. Kiranya Datuk, yang ni kalau kita nak senang faham, tak kiralah level pendapatan ataupun kategori mana sekalipun, kalau guna 1,500 kilowatt per jam ke atas maka akan termasuk dalam kategori kenaikan tadilah. Ya, 10 sen. 10 sen tadi. So kenaikan tadi anggaran kita ada ke bulanan berapa peningkatan? Itu bergantung pada kegunaan dia lah. Kegunaan dia. Tapi kalau kita ambil kalau RM708 penggunaan sekarang, kenaikan lebih kurang 25%, 180 lebih RM tambahan. Okey, baik. So untuk pengguna domestik sebenarnya tak perlu risau sangatlah sebenarnya. Kerana kajian yang dibuat, kalau 700 ke bawah bil bulanan 200-300 tu tak ada kesan, sama-sama kekal. Okey. Kita sentuh yang pengguna bukan domestik, Datuk. Tadi Datuk sebut yang MV dan juga HV tadi, maksudnya yang industri lah. Industri. Maka sebenarnya kadar secasnya dikurangkan 20% kepada 17, Datuk. Ya, dikurangkan daripada 20 sen kepada 17 sen. Okey. Ada pengurangan disebabkan kos-kos bahan api telah turun. Itulah mekanisme ICPT itu dibentuk untuk menangani kos-kos tu. Bila ada pengurangan dari segi harga kos, kita akan menterjemahkan dari segi rebate. Kalau ada peningkatan, kita menterjemahkan dari segi surcharge untuk kita mengimbangi kos-kos bahan api untuk kita jana electricity dan untuk kita salur kepada semua pengguna-pengguna 9 juta lebih yang saya sebutkan tadi. Okey, kiranya tidak akan berlaku kenaikan apa-apa lah, Datuk. Harga ke makanan ke, sebab industri sebenarnya dah turun. Sepatutnya turun daripada 20 sen kepada 17 sen. Kalau ikut logiknya ada penurunan dari segi kos kepada commercial industry yang selama ini daripada bulan Januari dikenakan surcharge sebanyak 20 sen. Sekarang diturunkan kepada 17 sen. Okey, Datuk, kalau kita nak fahamkan rakyat juga, ICPT setiap tahun jumlahnya berbeza mengikut faktor-faktor dan kos-kos tadi, dan kerajaan mengambil inisiatif itu untuk tahun ini 5.2 bilion untuk bulan 6 bulan untuk 6 bulan inilah, untuk 6 bulan ini kerajaan ada 5.2 bilion yang kerajaan bantulah dari sudut bayaran-bayaran itu. Mungkin bab ni kita kena perincikan juga, Datuk, kepada rakyat. Ya. Kalau kita tengok ICPT yang lepas, kerajaan membelanjakan sebanyak 10.7 bilion untuk menampung, untuk mengekang kenaikan kos-kos bahan api. Jadi ada pengurangan dari segi 10.7 kepada 5.2 bilion dengan disebabkan suasana bahan-bahan api itu dah menurun, trend ke kos menurun. Jadi kerajaan masih lagi menampung untuk tidak dilepaskan kepada domestik, majoriti domestik dan juga low voltage dan sebagainya yang saya sebutkan tadi. Jadi saya ingat kuranglah perbelanjaan dari segi tanggungan kerajaan kepada subsidi bahan subsidi elektrik dan bolehlah kerajaan menggunakan duit untuk belanja lain, infrastruktur dan sebagainya. Ini dia kita paparkan 5.2 bilion untuk tempoh Julai hingga Disember pada tahun 2023. Dan yang kita kena faham, Datuk, ICPT ni setiap 6 bulan. Maka kita tak boleh anggap 6 bulan mungkin tahun depan akan sama. Dia tak begitu, Datuk. Setiap 6 bulan ST akan diberi amanah untuk melakukan pengiraan semula berdasarkan faktor-faktornya, Datuk. Itulah kita ditetapkan tertakluk pada undang-undang Akta Bekalan Elektrik untuk kita menentukan tarif yang boleh dikenakan TNB. TNB tidak boleh sewenang-wenangnya menaikkan tarif. Tidak tepatlah. Jadi tugas ST untuk melihat semua kos-kos yang dihantar kepada kami untuk kami menilai dan untuk kami verify dan hantar kepada Jemaah Menteri untuk buat keputusan. Jadi saya nampak trend akan datang ada kemungkinan ditertakluk kepada kos-kos pasaran dunia. Ada kemungkinan trending itu menurun. Ada, sebab kita lihat dah banyak harga-harga barang batu terutamanya sudah stabil. Dulu waktu puncak naik sehingga $400 satu tan metrik. Sekarang ni telah turun kepada 170. Kemungkinan akan turun kepada $120. Tapi unjuran yang kita buat pada awal dulu sebanyak $80, $79. Itulah sebabkan unjuran kita tu rendah disebabkan ketika itu disebabkan harga pasaran meningkat. Jadi kita
paksa kira dan kita timbang, kajian timbangkan, ada separuh dilepaskan dan separuh ditanggung dalam bentuk subsidi kepada kategori-kategori yang kita ceritakan tadi. So boleh kita agak kalau boleh Januari hingga Jun tahun 2024 nanti, kalau harga semakin turun, mungkin ada berita-berita gembira yang mungkin kita boleh umumkan nanti. InsyaAllah, saya tak janji, cuma itulah tugas kita untuk kita mengawal dan untuk kita berkira dan mengikut trend. Memang ada trend menurun dari segi pasaran dunia di luar sana. Baik, Datuk, kami juga sempat menemu ramah seorang penalisis akademik sebenarnya, Profesor Madya Dr. Jasrul Jamani Jamian, pensyarah Fakulti Kejuruteraan Elektrik, yang juga memberikan buah fikiran tentang isu semasa rasionalisasi subsidi elektrik ini. Apa kata kita dengarkan pandangan beliau? Awal tahun 2022 sampai sekarang sebenarnya berlaku lonjakan kos bahan api, terutamanya untuk gas dan juga arang batu. Dan Malaysia sehingga hari ini kita bergantung banyak kepada penjana yang menggunakan gas dan juga arang batu untuk menghasilkan elektrik. Maka kenaikan inilah yang akan menyebabkan nilai ICPT tersebut meningkat. So apabila kerajaan mengumumkan bahawa mereka menggunakan pendekatan bersasar, iaitu rakyat-rakyat yang berpendapatan rendah mereka masih mendapat subsidi, saya sangat bersetuju, kerana memang rakyat yang tidak berpendapatan tinggi ini perlu dibantu, kerana kos bahan api secara tidak langsung akan memberi kesan kepada kos bahan elektrik dan juga memberi kesan kepada total perbelanjaan bulanan mereka. Kita ada yang kita panggil sebagai teknologi berkecekapan tinggi yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Alat-alat yang bertaraf 5 bintang itu merupakan alat-alat yang yang hanya memerlukan penggunaan elektrik yang sedikit sahaja. Maka saranan saya, kalau boleh, supaya semua pengguna menggunakan peralatan elektrik 5 bintang. Secara tak langsung ianya dapat menjimatkan penggunaan elektrik, mengurangkan penggunaan elektrik dan menjimatkan bil. Baik, itu dia pandangan Profesor Madya Dr. Jasrul Jamani Jamian. Ada beberapa elemen yang disebut tadi, terutamanya tentang penjimatan. Itu sangat-sangat penting juga, Datuk. Sebab tadi dalam temu bual kita dengan orang ramai yang sebut tentang penggunaan RE, Renewable Energy, tenaga solar dan sebagainya. Kalau kita tengok Malaysia macam mana, Datuk? Status RE kita ni, adakah sedang membangunkan dengan lebih kuat ke arah itu, Datuk? Ya, insyaAllah. Baru-baru ni kerajaan ada buat pengumuman berkenaan dengan apakah target kita mengarah kepada 2050 net zero greenhouse gas. Jadi dengan target yang lebih ambitious sekarang ini, jadi kita akan sasarkan kita punya power mix ataupun electricity mix dalam dijangka akan mencapai 70% di tahun 2050. Sekarang ni kita masih berlega dalam kurang daripada 20% dari seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Kita akan lebih perhebatkan lagi hala tuju kita ke arah more renewable energy ataupun tenaga pulih baru. Jadi itu akan membantu untuk kita menangani harga yang tidak tentu, harga volatile, terlampau volatile yang tidak tentu, harga fossil fuel lah, harga saya sebut tadi, harga arang batu, harga gas. Jadi sebab harga kalau solar ni alhamdulillah kita percuma tenaganya. Cuma kita perlukan ada projek kita bayar kita projek solar aja. Jadi memang kita bukan saja untuk pengurangan kos dan juga untuk perubahan cuaca, perubahan climate change dan juga carbon emission ataupun pelepasan CO2 ke udara untuk lebih orang kata tu cleaner, lebih greener masa depan. Menuju 2050 lah. Betul. Baik. Dan saya pasti pengguna domestik, sementara kita nak mencapai sasaran ke arah itu, inilah ruang tanggungjawab kepada pengguna pula, Datuk. Kerajaan sering sebut penjimatan. Kerana akhirnya kalau kita guna lebih, terpaksa bayar lebih lah selepas ini. Dari sudut itu, Datuk, apa yang kita boleh sebut kepada pengguna domestik terutama? Salah satu kauselia ST adalah untuk kita mempromosikan kecekapan tenaga ataupun energy efficiency lah. InsyaAllah tahun depan kita ada satu undang-undang baru
baru, Energy Efficiency and Conservation Act, kalau diluluskan oleh Parlimen tahun ini. Jadi kita menggalakkan kalau Cik Syahrir ada pergi ke kedai-kedai, kita ada satu star rating tu. Yang kita bagi 5 bintang, 4 bintang, kita panggil MAPS lah. Jadi lebih banyak bintang, lebih banyak penjimatan. Mungkin ada rasa sanksi dengan, mungkin saya ambil contoh aircon. 5 bintang harga mahal, tetapi satu investment, satu pelaburan akan ada implikasi kepada pengurangan penggunaan elektrik untuk rumah. Sebenarnya aircon tu banyak menggunakan elektrik. Jadi kalau kita menggunakan alat-alat aircon yang punya kecekapan tenaga yang tinggi, dia akan membantu pengurangan penggunaan elektrik, penjimatan dan juga bil kita lah. Di samping kita menyumbang kepada pengurangan karbon ke CO2 emission ke alam sekitar. Baik. So terserah pada kita jugalah. Memanglah kita nak sejuk kan, tapi kena kawal penggunaan dan pilih peranti yang betul supaya kita dapat kurangkan. Mungkin Cik Syahrir kita boleh tambah di pengumuman YB Menteri tadi ada sebut penggunaan solar, menggalakkan. Jadi kita akan lebih galakkan penggunaan solar di bumbung, di domestik dan juga di kilang-kilang dan juga di komersial premis. Jadi itu boleh membantu untuk dia menangani kos elektrisiti yang tinggi dan juga membantu alam sekitar lah. Kita ada isu climate change, isu carbon emission, greenhouse gas dan sebagainya. Jadi saranan saya daripada Suruhanjaya Tenaga, bersama-samalah kita dengan sasaran kita untuk menuju 2050, pengurangan pergantungan kita kepada fossil fuel dan lebih kita menggunakan renewable energy ataupun yang dalam negara kita solar lah, supaya bumi kita ni lebih bersih, lebih clean atau lebih indah bila kita tinggalkan untuk anak-anak cucu kita, insyaAllah. Baik, Datuk, 30 saat berbaki, mungkin apa saranan dan juga yang Datuk nak sebutkan bila kita sebut tentang mekanisme tadi. Ini yang terbaik yang kerajaan boleh beri untuk masa ini dan ST dengan kadar yang telah pun dikira. Jadi apa yang Datuk nak kongsikan tentang mekanisme yang kita perjelaskan tadi, Datuk? 30 saat. Ya, sebenarnya industri elektrik ini betul monopoli. Kita panggil natural monopoly, tetapi tarif ataupun harga itu dikawal oleh ST dan kerajaan dan juga keuntungan TMB itu dikawal, profit return itu dikawal. Ada dua, kawalan dari segi harga dan kawalan dari segi return atau profit. Memang cabaran, bila kita ada cabaran, kita dah berjaya mengarungi cabaran krisis energi dan sekarang trend menurun dan saya sangat berterima kasih kepada rakyat dan sebagai pengguna dengan usaha sama kita dan kehadapan kita lebih bergantung pada tenaga-tenaga boleh baru dan penjimatan dilakukan, insya-Allah kita boleh menuju 2050 dengan sejayanya, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Engineer Teknologis Abdul Razib bin Daud, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Tenaga. Ini dia Tanya Terus, kita cuba perjelaskan beberapa perkara bila kita sebut tentang rasionalisasi subsidi elektrik dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan banyak lagi perkara yang kita akan bawakan dari semasa ke semasa. Yang paling utama, terusnya bersama kami di RTM untuk ikuti info-info tepat dan semasa dan jimat-jimat elektrik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Baik, saya Syarif Sarapuddin akhiri untuk Tanya Terus pada malam ini. Jumpa lagi.